Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi kita sambung perbincangan kita soalan nombor 6A. Define average angular acceleration and instantaneous angular acceleration. So average angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity. Itu dia average angular acceleration, rate of change of angular velocity. Dan bagi instantaneous angular acceleration pula, kita definekan sebagai the limit of the average angular acceleration as the time interval approaches zero. Okay, perkataan ini juga boleh juga awak definekan ni, awak sebut acceleration at specific time. Itu juga kita terima. Sama lah maksudnya the limit of average angular acceleration as time interval approaches zero. Sama maksudnya dengan acceleration at specific time. So jadi markah dekat sini ada dua markah. Bila kita define average angular acceleration, satu markah. Okay, bila kita sebut dan define instantaneous acceleration, kita akan dapat satu markah. Jadi total markah untuk 6A adalah dua markah. Seterusnya kita tengok pada soalan nombor 6B. 6B ni panjang sikit ni nampaknya, ada pecahan dia banyak. Ada 5 pecahan dia, kita tengok. Soalannya, a car starts from rest, travels on a straight road, and its wheel rotates 500 rotation in 15 seconds. If the diameter of the car's wheel is 60 cm, calculate the average angular velocity of the wheel. Okay, pertama sekali saya nak listkan dulu apa information yang dia bagi ni ya. Sebenarnya dia bagi yang pertama sekali, objek yang kita nak kaji kat sini bukanlah kereta tu sebiji, tapi sebenarnya satu biji tayar dia lah. Okay, dia kata its wheel rotates 500 rotation in 15 second. Okay, so yang kita nak tengok ni adalah pergerakan rotation tayar itu. Now, initial angular velocity bagi tayar itu 0 radian per second. Dibagi bahawa dalam masa 15 saat, tayar itu berpusing sebanyak 500 rotation. Ataupun revolution. So, itu merujuk kepada angular displacement ni lah. Ini kita boleh tukar dalam radian, tak ada masalah. Okey, dalam masa berapa? 15 saat. Okey. Dibagi pula bahawa radius, dia bagi diameter, tapi radius adalah separuh daripada diameter, yang ini 0.3 meter lah, 30 cm. Diameter 60 cm, radius 30 cm, dalam SI unit 0.3 meter. Jadi sekarang ni dia nak minta average angular velocity of the wheel. So average angular velocity sama dengan theta final minus theta initial over t final minus t initial. Ini delta t lah. Delta t di sini maksudnya 15 saat lah. Okay, theta final kita 50 rotation, theta initial kita 0. Now, obviously kita akan gantikan dalam SI unit lah kat situ. Theta final kita sama dengan, so ini average ini average velocity. Kita gunakan simbol yang berbeza sikit. Okay, theta final sama dengan 500 rotation. Dalam radian darab dengan 2 pi. Okay, tolak kosong, theta initial bahagi dengan 15 second minus 0. So it's basically theta over time. Itulah dia rumus dia sebenarnya. Okay, so di sini kita akan dapat average angular velocity is equals to 209.44 radian per second.
Jadi saya harap awak tekan kalkulator dan semak sama ada saya dapat jawapan yang betul ataupun salah. Kalau salah, tolong komen dalam ruangan komen. Minit keberapa saya salah. Ini gantian. Markahnya ada gantian satu markah. Okay, kalau tak letak tolak kosong pun tak apa juga. Gantikan saja theta 500 darab 2 pi bahagi dengan 15. Tak ada tolak kosong pun boleh juga. Okay. Jawapan akhir dan unit yang betul satu markah. So itu soalan 6B1. 6B2, okay, average angular velocity dia dah bagi. Kita dah berjaya cari. Okay. 6B2 dia kata the distance travelled by the car. Okay, the distance travelled by the car, basically dia nak cari S lah. S is equals to R times theta. Okay, theta, radius kita dah ada 0.3. Theta pula kita dah ada 500 rotation times 2 pi radian lah. Ini mesti dalam radian. Okay, kalau awak dah kira 1000 pi pun boleh juga. Kenapa kita nak tuliskan darab 500 darab 2 pi ni berulang-ulang kali. Awak dah kira dalam SI unit 1000 pi radian per second juga boleh ya. Okay, dan awak akan dapat jawapan dia bersamaan dengan S sama dengan 942.48 meter. Okay, itu jawapan yang kedua. Okay, markah kat sini sama juga. Awak gantikan jawapan akhir dan unit yang betul. Okey, itu untuk soalan nombor 2. Okey, bagaimana pula untuk soalan nombor 3? Okay, kalau kita tengok soalan nombor 3, dia nak average speed of the car. Okey, tadi dia minta average angular velocity. Soalan nombor 3 dia nak average speed. So V average lah. Okey, kita dah ada average angular velocity yang kita kira pada soalan nombor 1 tadi, dapat 209.44 radian per second. Jadi tak ada masalah untuk kira average speed. Kita cuma gunakan relation antara linear dan juga angular motion. V average sama dengan R times omega average. Kalau omega tu omega average, V nya adalah V average lah. So di sini sama dengan 0.3 times 209.44 radian per second. Okay, so dekat sini kita akan dapat bersamaan dengan 62.83 meter per second. Okay, jawapan akhir dia meter per second. Pasal apa? Linear speed. Okay, kalau ikutkan, cikgu ini adalah linear speed of the tyre. Sama lah tu. Tyre tu bergerak dengan kereta. Linear speed of the tyre samalah dengan linear speed of the car. Sama sahaja. Okay, markahnya pun ada dua saja. Gantian jawapan akhir dan unit yang betul. Okay. Seterusnya, soalan nombor 4. Cari angular acceleration of the wheel. Okay. Di sini kita kena ingat bahawa tayar ini accelerate. Okay, so kita kena cari alpha dia. Ada value alpha. Sebabnya, initial angular acceleration omega naught, initial angular velocity omega naught sama dengan 0 radian per second. Angle theta pula sama dengan 1000 pi radian. Okay. So, kalau nak cari alpha kat sini tidaklah susah pun. Kita gunakan rumus theta is equals to omega naught t plus half alpha t square. Okay. Time dibagi dalam soalan yang ini 15 saat. Okay, so kita masukkan saja value. Angle theta tadi sama dengan 500 darab 2 pi. So 1000
pi radian is equals to omega naught is equals to 0. Okay, so 0 times t is 0. So yang tinggal hanyalah half times alpha times 15 square. Okay, kita rearrange equation ni untuk cari nilai alpha. Kita akan dapat value alpha is equals to 27.93 radian per second square. Okey, markahnya kat sini ada dua juga. Gantian, satu markah. Jawapan akhir dan unit yang betul, satu markah. Dan yang terakhir sekali, soalan nombor 4. Sorry, soalan nombor 5 ya. Yang ini tadi soalan nombor 1, 2, 3. Average speed of the car. Ini soalan nombor 3 ni. Saya dah salah label numbering dekat sini. Okey, saya minta maaf. Ini soalan nombor 3. Ini soalan nombor 4. Okey, dan terakhir sekali soalan nombor 5. Okey. Soalan nombor 5 dia minta the angular velocity of the wheel at time t is equals to 15 second. So maksudnya the final angular velocity lah. Okey, initial tadi omega naught sama dengan kosong. Finalnya berapa? Angular velocity yang kita cari pada soalan nombor 1 itu adalah average angular velocity. Pada soalan nombor 5 pula, dia minta angular velocity at time 15 second. Dia nak instantaneous angular velocity. So dekat situ, kita kena gunakan rumus yang ada kaitan dengan time. Okay, alpha kita dah ada. Omega is equals to omega naught plus alpha t. Okay. Kita nak cari final velocity pada masa 15 saat. Omega naught sama dengan 0. Alpha sama dengan 27.93 radian per second square times 15. Dan kita dapatlah nilai final angular velocity ataupun angular velocity at time t 15 second sama dengan 418.95 radian per second. Itu tak sama dengan value average angular acceleration. Value average angular velocity pada soalan 1. Value average angular velocity pada soalan 1 itu adalah nilai purata. Okay. Tetapi kalau kita ikutkan tayak ini tidak berpusing secara seragam. Angular velocity-nya. Angular velocity-nya sentiasa bertambah daripada 0 kepadalah akhir sekali dalam masa 15 saat. Ini the value yang terdapat 418.95 radian per second. Okey, so markah dekat sini. Gantian jawapan akhir dan unit yang betul. Okey, so total markah untuk soalan nombor 6B adalah 10 markah. Dan bagi soalan 6, markah keseluruhan adalah 12 markah. Okey, itu saja untuk video kali ini soalan nombor 6. Sekian, terima kasih.